Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani dan sudah tentu pada waktu ini kita terus memberi tumpuan khususnya melihat kepada pilihan raya negeri PRN ke-12 Sarawak dan sudah tentu untuk waktu ini adalah minggu akhir ataupun pusingan akhir bagi pilihan raya negeri Sarawak dan untuk waktu ini kita ingin terus memberi tumpuan khususnya melihat kepada peluang untuk kita berikan khususnya kepada calon-calon muka baharu dan juga calon-calon anak muda dan untuk waktu ini saya nak tampilkan dua calon anak muda, calon muka baru yang cukup yang diberi perhatian khususnya pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak ini. Yang pertamanya saya ingin bersama dengan Michael Tiang. Saudara Michael Tiang adalah calon GPS bagi DUN N54 Pelawan dan seorang lagi calon GPS juga di DUN N57 DUN Telian iaitu saudara Royston Valentine. Kedua-dua calon ini bertanding di atas tiket GPS. Tapi sebelum itu, kalau boleh saya nak kepada Royston dahulu. Royston, mungkin pada waktu ini kongsikan ini adalah minggu akhir, hari-hari akhir menuju kepada 18 Disember ini. Mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu pada PRN ke-12 ini ada kebenaran bagi sesetengah kawasan dan juga DUN diberikan kelonggaran sedikit SOP kempen PRN-nya. Tetapi bagi sesetengah kawasan, contohnya lah kawasan Mike hanya dibenarkan untuk kempen secara atas talian, tidak dibenarkan secara fizikal. Tetapi untuk kawasan khususnya melihat kepada DUN N57 Telian ini, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini perjalanan kempen yang digerakkan khususnya oleh jentera-jentera parti GPS oleh Royston sendiri. Bagi saya dalam tempoh kempen yang sudah 8 hari berlalu, kita dah tinggal I think dalam 8 ke 9 hari sudah berlalu. So kita dah cover almost 70% daripada keseluruhan kawasan N57 Telian. Untuk makluman bersama juga, kawasan Telian ini dia unik sedikit sebab dianya ada hampir 30% adalah kawasan Ulu. 40 lebihnya adalah kawasan Sab Bandar lah. Sab Bandar. Kita kawasan Sab Bandar perkampungan yang mempunyai rangkaian talian internet pun yang agak kurang stabil. So that means kawasan kita boleh melakukan kempen secara menziarahi kawasan-kawasan tertentu. So untuk makluman, kami telah bergerak di dua kawasan Ulu pada 3 hari yang lepas. Kita sudah cover dalam lebih kurang hampir 70% keseluruhan kawasan DUN dan kawasan Ulu kita hampir 100%. Cuma ada beberapa rumah ziarahi lah. Jadi setakat ini sokongan daripada rakyat yang telah kita lawati di kawasan Rumah Panjang terutamanya memang masih lagi menyokong kepimpinan kerajaan GPS di peringkat kerajaan negeri lah. So bagi saya ianya macam rakyat di kawasan Ulu, mereka lebih suka apabila kita dapat datang ke tempat mereka untuk melihat sendiri apa yang berlaku, apa yang mereka ada, apa yang mereka kurang sebenarnya. So apabila kedatangan saya ke kawasan mereka pada beberapa hari yang lepas, mereka menyatakan perasaan yang sangat gembira lah sebab kita sebagai calon, kita dapat melihat sendiri keadaan mereka di kawasan Ulu. Itu yang paling penting. Dan untuk makluman juga dalam 70% itu tadi, sebahagiannya adalah saya telah berjalan di kawasan perkampungan, di kawasan berdekatan dengan area pasar ataupun pekan di kawasan Mukah inilah. So di kawasan perkampungan pun kita mendapat sambutan yang baik daripada rakyat-rakyat di kawasan sekitar. So sememangnya kawasan kita ini, rakyat kita memerlukan kita untuk turun padang sebenarnya. Itu yang mereka nak. Mereka nak melihat kita berada di kawasan dan melihat keadaan mereka ketika ini. Sama ada apa yang kurang, apa yang diperlukan supaya mereka dapat memberitahu ataupun mereka dapat menyatakan hasrat mereka lah untuk menyatakan pembangunan ataupun apa keperluan orang-orang kampung ini sebenarnya. Itu sebab sedikit lah, hampir 70% dan dalam masa 5 hari ini, selebihnya ini saya rasa kita akan dapat tim kita akan dapat pergi ke keseluruhan kawasan N57 Telian. Michael Tiang, berbeza dengan Telian, kalau diikutkan apa yang dimuktamadkan oleh SPR, apa yang ditetapkan oleh SPR, kalau di DUN Telian dibenarkan kempen secara fizikal, tetapi berbeza dengan kawasan di DUN N54 Pelawan, tidak dibenarkan aktiviti kempen rumah ke rumah ataupun kempen secara fizikal bagi calon-calon yang bertanding di DUN N54 ini. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan minggu akhir ini bagaimana perkembangan khususnya melihat kepada kempen norma baru yang dijalankan oleh Michael sendiri. Terima kasih Saudara Fazi. Selamat petang.
memberikan peluang kepada saya untuk datang di Astro Awani, memberikan kejelasan tu bagaimana keadaan sekarang di kawasan saya, Dung N54 Pelawan. N54 Pelawan, dia berada di dalam kawasan bandaraya 100%. Tidak ada kampung, tidak ada kampung, tidak ada rumah panjang. Itulah semua area adalah di dalam bandaraya. Itulah sekarang kali ini kita ada SOP yang baru semasa pilihan raya ini. Tidak boleh ada ceramah secara fisika, tidak boleh menjarahi rumah-rumah. Bagi saya, pandangan saya di actually SOP is good, better. Kerana jumlah pengundi di N54 Pelawan adalah 34,000 orang. Kalau kita ikut cara lama dulu, tradisi kita mengatakan ceramah, tapi mengatakan ceramah kita hanya boleh bercakap kepada mungkin 1,000, 2,000 orang. Tapi sekarang di bawah SOP baru, through online, FB Live, YouTube ceramah live, secara live, bagus sekarang boleh mengembarkan message kita kepada lebih ramai pengundi di kawasan Pelawan. Di kawasan Pelawan, di dalam bandaraya, internet coverage pun bagus lah. Bukan semacam tu ada kawasan Ulu susah tu internet coverage. But here the internet coverage is so much better. So the new SOP that mengalahkan kita menggunakan social media, WhatsApp, I think is good for kawasan bandaraya seperti Pelawan. I think that's good. Royston dan juga Michael, mungkin pada waktu ini, pada pilihan raya ke-12 mungkin jauh berbeza kalau kita nak bandingkan pada pilihan raya ke-11 dan juga sebelumnya. Kita tahu pilihan raya ke-12 ini dilangsungkan ketika seluruh dunia masih lagi bergelumang ataupun masih lagi berdepan dengan cabaran pandemik. Mungkin pada waktu ini kita tahu apabila GPS sendiri di peringkat ataupun di pemimpin atasan sudah pun memaklumkan kenapa sebab meletakkan antara 24-25 calon muda, calon muka baharu untuk dipertandingkan bagi pilihan negeri ini adalah untuk memberi peluang untuk pemimpin anak muda diangkat di peringkat yang lebih tinggi. Mungkin pada waktu ini, Royston mungkin boleh kongsikan. Kita tahu dalam tempoh yang cukup mencabar lebih setahun, hampir 2 tahun dan kita nak memasuki tahun yang ketiga pandemik COVID-19 ini, apa sebenarnya isu-isu yang membabitkan ataupun yang melibatkan anak muda khususnya di kawasan anda, di kawasan Dun N57 Telian ini, Royston? Fauzi, kalau sekarang kita masih dalam tempoh pandemik dan sedikit masa lagi mungkin kita akan bergerak ke fasa endemik di mana kita akan hidup bersama dengan COVID-19 inilah. So dalamnya kalau kita lihat kawasan Telian ini memang sebahagiannya adalah kawasan luar bandar dan yang sebahagiannya lagi adalah kawasan pasar ataupun pekan kecil lah, bandar kecil dan sub bandar. Kawasan sub bandar ini pun belum 100% dapat diliputi oleh kawasan dapat capaian internet sebenarnya. Jadi masalah yang dihadapi sememangnya dari untuk golongan muda itu sendiri memang dari segi capaian internet, sebab golongan muda kebanyakannya yang masih belajar. Kalau kita lihat golongan-golongan yang masih belajar, yang masih menuntut di IPT dan sekolah, sekarang menggunakan pembelajaran secara online. So itu masalah utamalah. Jadi ianya kalau dilihat di kawasan Telian ini sendiri, kalau dulu Kerajaan Negeri Sarawak telah mendirikan banyak pencawang ataupun menara-menara telekomunikasi. Cumanya syarikat telco yang belum memasang masalah-masalah seperti itu. Kalau kita lihat di kawasan di luar bandar, rakyat melihat apabila ada menara, maknanya ada rangkaian telefon dan internet, seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau syarikat telco tidak memasang kemudahan ataupun antena di pencawang tersebut, berarti ianya masih belum tidak dapat digunakan. Itu yang kita lihat situasi yang berada bagi penduduk di luar kawasan Ulu lah, di kawasan Ulu. So sekarang memang rangkaian internet yang paling utama lah, telefon dan internet itu yang masalah utamanya dihadapi oleh belia-belia kita. Dan yang kedua adalah dari segi kelangsungan hidup. Kebanyakan golongan belia kita ini
ataupun yang bekerja sendiri sebagai usahawan ataupun peniaga, terutamanya peniaga kecil dan sederhana lah, itu yang saya lihat, golongan-golongan belia yang terlibat dalam perniagaan kecil dan sederhana, mereka menghadapi masalah dari segi untuk survival ataupun untuk survive dalam bidang perniagaan mereka. Kalau kita lihat apabila masuk musim pandemik, kita dilanda COVID-19, mereka menghadapi masalah untuk berjual atau berniaga. Walaupun mereka berniaga menggunakan stall masing-masing. Jadi apabila ada SOP yang mengekang mereka untuk berniaga, so mata pencarian mereka terbantut. Mereka tidak dapat mencari, maksudnya tadi berharap dengan bantuan kerajaan sahaja. So sekarang kita bernasib baik sebab kerajaan tidak kira di peringkat federal ataupun state, kita mendapat kerajaan kita telah menyalurkan pelbagai bantuan sebenarnya. Itu yang membuatkan rakyat kita ataupun golongan-golongan belia ini bernasib baik sebab ada bantuan daripada pihak kerajaan. Tetapi golongan belia kita juga tidak dapat bergantung 100% terhadap bantuan yang diberi. Kalau kita lihat sekarang, that's why sekarang bagi saya apabila saya melihat isu ini, masalah yang dihadapi oleh golongan belia kita dalam kelompok peniaga kecil dan sederhana ini, bagi saya apa yang dapat dibantu adalah kita memberi bantuan dalam bentuk peralatan dan barangan sebenarnya, selain daripada modal ataupun kewangan ataupun modal. Kita bagi dalam bentuk barangan, stol, peralatan, mesin dan sebagainya untuk mereka menggunakan peralatan tersebut untuk meneruskan perniagaan. Sekarang kita memang dah masuk fasa ketiga untuk program PKP ataupun fasa pemulihan sebenarnya dalam musim pandemik ini. Mereka diberi kelonggaran untuk berniaga. Peniaga-peniaga kecil ini sudah diberi kebenaran untuk berniaga. Jadi sudah dapat bernafas kembali. Tapi cumanya ada masalah yang dihadapi adalah untuk memulakan kembali perniagaan mereka untuk golongan muda ini. Jadi saya lihat apa yang dapat kita bantu untuk mereka adalah kita boleh salurkan bukan sahaja dalam bentuk kewangan. Bentuk kewangan dah okey untuk modal, tetapi untuk dari segi peralatan dan keperluan mereka untuk memulakan kembali perniagaan mereka itu. Itu yang dua perkara itulah. Satu adalah rangkaian internet untuk para pelajar, student di IPT ataupun sekolah, dan yang kedua adalah golongan belia yang terlibat dalam perniagaan kecil dan sederhana. Dua perkara itu yang saya lihat yang dihadapi oleh golongan belia kita yang banyak menghadapi masalah lah di musim pandemik ini. Mike, bantu kami untuk fahami perbezaan khususnya melihat kalau Royston tadi berkongsi kalau di kawasannya yang beliau tandingi iaitu di DUN 57 Telian ini dua perkara utama iaitu masalah capaian internet dan juga berkaitan dengan kelangsungan hidup bagi golongan usahawan dan juga mereka yang berniaga lah. Dan kita tahu dan seperti yang dimaklumkan oleh Royston, Telian ni letaknya di luar bandar. Mungkin ada perbezaan kalau saya nak minta untuk Michael untuk beri sedikit perbezaan. Apa sebenarnya khususnya melihat kepada DUN Pelawan pula. DUN Pelawan ni terletak di kawasan bandar. Adakah masalah-masalah yang sama juga menjadi isu yang membabitkan khususnya anak muda ataupun anak-anak muda yang berada di DUN Pelawan ini mahukan perkara lain ataupun boleh kongsikan apa yang ingin anak muda mahukan di DUN N54 Pelawan ini? Terima kasih Saudara Fauzi. Di Pelawan, bukan hanya pandemik COVID-19 mengapakan ramai orang belia dan mereka memilih pergi mungkin ke division yang lain, mungkin Kuching ke Miri ke untuk cari pekerjaan, mungkin Semenanjung. 10 years ago actually sudah orang belia start to mula meminta ke bandar-bandar lain, mungkin ke negeri di Semenanjung sana untuk mencari pekerjaan. Pelawan sekarang dia menghadapi satu cabaran ialah semasa pandemik COVID-19, ramai pemuda mereka balik dari Semenanjung, balik dari Kuching kerana lockdown. Mereka memilih, mereka mahu menamakan pekerjaan sana, mereka mahu pilih balik ke Sibu. In fact, a lot of young people wanted to move back to Sibu. Why? Kerana Sibu ada lokasi geografi dia berada di tengah Sarawak. Dia adalah satu bandar utama bagi zon tengah Sarawak. Kalau kamu pergi inland, pergi upriver, mesti melalui Sibu. Kamu pergi selatan, mesti melalui Sibu. Kamu pergi utara,
Sibu itulah pusat bandar kepada ini Rejang Basin. Sibu ada lokasi geografi yang sangat penting, sangat very influential. Tetapi infrastruktur dia tidak begitu baik. Itulah saya mesti mau menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur di Pelawak. Itulah saya termasuk saya sudah melancarkan 6 pelan bagi New Pelawak baru. Itu saya guna tagline bagi kempen saya. New Pelawak. Yang satu itu plan adalah mengenai menaik taraf jalan raya, infrastruktur di Sibu. Karena Sibu ada infrastruktur yang bagus, dia boleh mengalurkan semua itu youngster from outside Sibu come to Sibu to work, to start their business. That's one aspect. Second aspect adalah saya bersetuju dengan saudara Royston tadi. Kerajaan federal, kerajaan negeri memang ada memberikan banyak program subsidi, program bantuan, program microcredit scheme, startup venture capital, all kinds of program. Tapi informasi program ini seringkali pemuda mereka tidak tahu bagaimana itu boleh membuat permohonan kepada itu semua itu program bantuan kepada federal, kepada state government. Itulah misi yang saya mau buat itu. Kalau saya dipilih sebagai wakil adu kepada Pelawak, saya akan mengumpulkan semua ini federal program dan state program. Saya simpan di pusat khidmat saya untuk jadi satu one stop center, memberikan semua nasihat career kepada itu pemuda. Kalau mereka mungkin mereka mau mulakan bisnes macam food truck ke, IT business ke, mungkin some entertainment ke pun boleh. Kerajaan pusat, kerajaan dan negeri memang ada package yang sesuai diberikan kepada mereka, memberikan sokongan dan bantuan kepada mereka. Itulah saya di one stop center di bandar, di kawasan bandar macam Pelawak. Tadi bila Mike berkongsi tentang cita-citanya ataupun beberapa manifesto lah khususnya untuk menjadikan Pelawak ni sebagai new Pelawak baharu tadi, Royston siap buat tanda macam ni. Seolah-olah untuk bersetujulah dengan apa yang dihasratkan oleh Mike. Tapi mungkin pada waktu ini Royston mungkin boleh kongsikan kepada kami jika diberi kepercayaan untuk Royston untuk menjadi salah seorang wakil rakyat pada 18 Disember ini untuk DUN 57 Telian ini, apa game changer yang boleh ditawarkan khususnya di kawasan DUN Telian, Royston? Alright. Fauzi, bagi saya the first thing yang saya akan buat adalah kita akan teruskanlah agenda pembangunan yang telah dirancang oleh kerajaan, oleh mantan OEB sebelum ini. Dan sebab saya pun sekarang masih bekerjasama rapat dengan beliau, kita dengar juga daripada beliau untuk dalam situasi berkempen sekarang dan seterusnya. Saya lebih suka untuk menumpukan kepada pembangunan sosioekonomi sebenarnya. Daripada sosioekonomi ini ia akan menjadi sekiranya sosioekonomi ini berkembang dengan baik, maknanya pelbagai peluang akan terbuka luas kepada penduduk di kawasan N57 Telian ini. Tidak kira dari segi peluang pekerjaan, dari segi pendidikan dan dari segi pembangunan infrastruktur itu sendiri. Kalau kita lihat sekiranya kalau di kawasan Mukah ini salah satu tarikan yang mungkin boleh di kawasan N57 Telian ini salah satu tarikan yang mungkin boleh dikembangkan adalah melalui industri pelancongan. Kalau kita lihat, kalau rakan-rakan tahu keadaan di N57 Telian ini ianya berada di kawasan center untuk bahagian Mukah. Okey, bahagian Mukah adalah satu bahagian yang terbesarlah di kawasan di negeri Sarawak ini yang meliputi kawasan pesisiran pantai. Ada kawasan pantai, ada kawasan hulu. Begitu juga kawasan N57 Telian. N57 keunikannya di hujungnya adalah kawasan pantai dan di hujung satu lagi adalah kawasan hulu. Di kawasan
kawasan hulu sungai, di kawasan Bukit Bukau dan sebagainya, dan di ujung kawasan adalah kawasan pantai. So di situ saya dapat lihat kalau di kawasan pesisir pantai ini dengan keunikan budaya Melanau itu sendiri, sebab untuk makluman 50% daripada more than 50% lah daripada penduduk di sekitar bahagian muka adalah komuniti Melanau, berbangsa Melanau. Bangsa Melanau mempunyai keunikan bangsa itu sendiri dalam bentuk kebudayaan dan keunikan budayanya. Dan ianya saya lihat kalau kita dapat kembangkan dalam bentuk budaya ini dalam bentuk industri pelancongan. So satu perkara selain daripada pembangunan infrastruktur tadi, pembangunan dari industri pelancongan adalah salah satu perkara yang perlu dititik beratkan lah. Sekiranya saya diberi mandat untuk menjadi wakil rakyat di kawasan ini, satu tarikan yang saya akan cuba lakukan di kawasan Mukah adalah melalui pelancongan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi kembali juga kepada usahawan-usahawan inilah. Sebab satu, untuk memperkembangkan sosioekonomi di satu kawasan haruslah mempunyai satu komuniti ataupun jawatan kuasa dalam perniagaan ini mesti mempunyai satu unit ataupun badan yang kuat dalam komuniti usahawan-usahawan sebenarnya. Dan untuk membangunkan usahawan ini adalah kita harus memula daripada peniaga-peniaga kecil. Dan sebablah saya bagi tahu tadi untuk memberi kelangsungan hidup kepada peniaga ini satu, dan yang kedua adalah untuk mengembangkan lagi sosioekonomi di kawasan Mukah inilah. Apabila di kawasan Telian inilah apabila sosioekonomi berkembang dengan baik, makanya kita dapat lihat pelbagai peluang yang akan terbuka luaslah untuk penduduk di kawasan N57 Telian ini. Mike, mungkin pada waktu ini jika diberi mandat oleh rakyat pada 18 Disember ini, tadi disebutkan sebagai new pelawang baru, bagaimana rakyat ataupun pengundi di Dun Pelawan nanti boleh imagine ataupun boleh berimajinasi dalam 5 tahun akan datang jika kepercayaan itu diberikan kepada Mike ataupun Michael Tiang sebagai salah seorang wakil rakyat di kawasan itu. Apa yang boleh pengundi harapkan dalam 5 tahun ke hadapan di Dun Pelawan, Mike? Dalam masa 10 tahun lalu, Pelawan adalah dibengkak oleh di bawah Adun Pembangan. Sudah selama 10 tahun, Pelawan penduduk di sini tidak pernah ada tengok jalan raya baru, ada program menaik taraf jalan raya. Banyak isu-isu sosial macam isu longgang, isu pembangunan pun ada masalah. Basically, pembangunan Pelawan sudah come to a halt, berhenti dalam masa 10 tahun. Kalau saya dipilih menjadi seorang wakil bagi Pelawan, saya akan memulakan 6 plan new Pelawan semasa saya dipilih. In the 6th plan, plan pertama, saya akan menaik taraf semua itu longgang di Pelawan. Kenapa saya biasa mengebuk isu-isu longgang? Kerana di Pelawan, longgang itu network. Longgang ada banyak masalah. Selalu kalau ada hujan hebat, kita menghadapi flash flood. Jalan raya pun dirosakkan oleh itu flash flood. Plan kedua adalah menaik taraf itu jalan raya, kerana di Pelawan kita seperti saya tadi sebut, jalan raya kita sangat kecil, tapi populasi di Pelawan tambah sangat cepat. Number 3, I also want to introduce melancarkan program Smart Home Project. Smart Home Project itu ada termasuk affordable housing tambah affordable living. Karena ramai pemuda mereka tidak ada berdaya membeli rumah yang mereka mau, ada pekerjaan tapi juga mau membeli rumah. Number 4, as I just mentioned, saya mau set up satu one-stop center untuk menolong beliau untuk mendapatkan informasi bagi program bantuan dari kerajaan. Number 5, saya mau to build community from the community parks. Kerana di Pelawan ada ramai tanah-tanah yang di reserve for community parks. But
we never fully use it. And in this digital era, I want to encourage Palawan people to interact more closely through community park. Yang akhir, pelan keenam, saya mau membina satu poliklinik di Palawan. You be surprised. Sibuk, kalau kamu sibuk ada sakit kah, apa mau jumpa dokter kah, semua itu klinik, hospital, semua berada di kawasan selatan, Bukit Asek. Mungkin Bukit Asek dan Nangka. Palawan, kalau kamu mau cari dokter di Palawan, hanya 2 private clinic. Dan memang tidak cukup. Because of COVID-19, we know that public health care is very, very important. Okey, yang terakhir sekali kerana di platform agenda awal ini sentiasa tak cukup masa, tetapi saya beri peluang 30 saat khususnya untuk Royston dan juga Mike untuk merayu, dan juga inilah platform untuk anda. 30 saat saja saya berikan, khususnya saya mulakan dengan Royston untuk anda merayu khususnya bagi pengundi-pengundi di DUN 57 Telian. Mengapa, apa sebab untuk mereka pengundi-pengundi untuk mengundi anda sebagai salah seorang wakil rakyat yang perlu dipilih pada 18 Disember ini. Royston. Okey, terima kasih Fauzi. So 18 hari bulan ini nanti adalah hari mengundi. So seluruh, bukan setakat di kawasan Telian, seluruh pengundi di seluruh negeri Sarawak, jangan lupa 18 hari bulan ini turun mengundi. Dan khas untuk N57 Telian, sekiranya saya diberi mandat, saya diberi kuasa untuk bersama untuk mewakili anda di kawasan N57 Telian ini. Satu yang saya boleh janji adalah saya akan memikul tanggungjawab ini dengan baik. Saya akan menjalankan amanah yang diberi oleh anda dengan baik. Dengan sokongan semua, saya yakin kita boleh membawa banyak pembangunan untuk kawasan N57 Telian ini dari pelbagai aspek. Okey, itu janji daripada Royston untuk calon yang bertanding di DUN N57. Kita dengarkan 30 saat saja untuk Mike bagi calon GPS di DUN N54 Palawan. Bagaimana anda nak yakinkan pengundi untuk memilih anda sebagai wakil rakyat, Mike? As a GPS wakil, saya memang ada more right, more power, more ability to make it happen. The 6 plans that will change Palawan to become a new Palawan. I am the only one can work together with Kerajaan Sarawak to make this happen. And the things that happened that for the past 10 years, we never seen it happen. And this will be the reality to all of us in Palawan. Thank you very much. Okey, terima kasih pada Michael Tiang. Michael Tiang adalah calon GPS di DUN N54 Palawan, dan seperti yang Mike katakan, beliau akan ditandingi oleh 4 calon lain, khususnya daripada calon parti DAP, daripada PSB, daripada PBK dan juga Aspirasi. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Royston Valentine. Royston adalah calon GPS yang dipertandingkan khususnya di N57 Telian. N57 Telian akan menyaksikan Royston akan berdepan dengan saingannya daripada calon PKR, calon PBK dan juga daripada salah seorang lagi adalah calon PSP. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ni membawakan perkembangan semasa, khususnya melihat kepada perjalanan proses pilihan raya negeri ke-12 Sarawak, PRN ke-12 Sarawak. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.